Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala beri pada kita taufik dalam dapat rahmat hujan yang begitu lebat ini. Allah Ta'ala masih beri pada kita taufik untuk kita dapat datang rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga adalah satu nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala himpunkan kita di tempat yang sangat Dia berkati, yang dipenuhi dengan rahmat. Sekarang hujan sedang turun juga adalah rahmat Allah Ta'ala. Duduk pula di tempat yang dipenuhi dengan rahmat, Masya Allah, ya. Dan insya Allah kita duduk pula dalam majlis, satu majlis pula, yang mana majlis ini sebahagian daripada majlis zikrullah, majlis yang mana kita sedang mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW beritahu tidak berkumpul orang di satu tempat mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan akan turun ke atas mereka rahmat. Jadi kita ni rahmat yang bertimpa-timpa rahmat. Ambillah peluang ini untuk kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala perkara yang mahal-mahal lah. Perkara yang mahal ni hidayat, agama, amal-amal agama. Itu perkara yang mahal. Iman, dapat jaga solat, itu perkara yang mahal, kena minta, ya. Nabi Ibrahim pun minta. Allah, maknanya Nabi Ibrahim pun kata, Rabbi ja'alni muqimas salah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku orang yang dapat jaga solat. Maknanya itu benda mahal lah tu. Nabi Muhammad pula sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala perintah dia, Qul, Muhammad kata, Rabbi zidni ilma. Muhammad cakap apa dia? Rabbi zidni ilma, ya Allah, bukakan bagiku, tambahkan bagiku ilmu. Ilmu, maknanya minta ilmu ni pun perkara yang mahal. Minta dapat jaga solat, benda mahal. Minta iman, benda mahal. Minta keampunan, itu pun mahal, kan? Minta supaya dapat kefahaman ilmu agama, ini mahal. Ini perkara-perkara mahal lah, Jadi insya-Allah kita sambunglah muzakarah kita daripada kitab kita ni, Penawar Bagi Hati. Terberhenti hari tu muka surat, masih hari ni kan, bab sabar kan. Okey. Jadi kalau tak silap saya lah 78. Itu kita ni kan, bermula makna sabar. Betul? Bermula makna sabar padanya, bahawa tiada cenderung ia kepadanya. Apa ia, nya tu balik ke mana, ia tu balik ke mana, nya tu balik ke mana. Banyak dia punya ganti nama tu, domir. Jadi bermula makna sabar padanya. Padanya itu, nya ini yakni kepada kategori tadi. Apa dia? Bersabar atas barang yang setuju dengan keinginan. Kita macam mana cara nak bersabar atas perkara-perkara yang memang nafsu kita suka, memang Allah Ta'ala bagi tu memang berkenan sangatlah dengan nafsu kita. Maka kata pengarang,
Bermula ni maksudnya mubtada' lah. Dalam bahasa Arab ni dia terjemahkan begitu. Bermula makna sabar. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab tu as-sabru, sabar itu bahawa tiada cenderung ia kepadanya. Yang pertama sekali, sabar pada perkara yang setuju, yang berkenan nafsu kita dengan satu perkara itu, maka yang pertama tiada cenderung ia kepadanya. Kita kena jaga hati kita supaya kita ini bersabar dengan cara cenderung, kita halang kecenderungan kita kepada harta tadi. Dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang demikian itu penaruhan pada sisinya. Pada sisinya itu hanyalah pinjaman semata-mata. Jadi pertama, hati jangan cenderung. Hati jangan cenderung. Yang keduanya, kena sedar bahawasanya semua itu, sekalian yang demikian itu, semua itu penaruhan pada sisinya hanyalah pinjaman sahaja. Dipinjamkan, diletakkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tak adalah rasa cenderung. Bila kita tahu ni bukan hak kita pun, Allah bagi pinjam, bila-bila masa Allah boleh ambil, kan? Ada masa tu Allah bagi bentuk amanah. Maknanya kita kena gunakan mengikut kehendak dia. Itu yang pertama. Apa-apa perkara yang Allah bagi, ia adalah amanah. Maksudnya kita kena gunakan tu mengikut syariat dia lah, ikut kehendak dia. Maknanya ikut hukum hakam, ikut syariat yang telah diturunkan. Yang keduanya, inilah, ia adalah hanya satu pinjaman yang Allah Ta'ala beri pada dia. Jadi kalau kita boleh bersabar dengan makna ini, mana kita sabar, hati kita tak nak cenderung kita kepada perkara tadi, nikmat tadi, dan mengetahui macam mana tu kita nak dapatkan tu, iaitu dengan kita tahu, kita kena betul-betul faham bahawasanya itu semua hanya pinjaman, selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir. Berbeliklah sikit kan bahasa lama. Ni bahasa orang Melayu Mekah. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini, dia ni guru, salah seorang guru yang mengajar di dalam Masjidil Haram. Asal orang Indonesia, lahir di Sumatera. Umur 14 tahun pergi merantau ke Kedah, mengaji di Pendang. Kedah dengan pondok, satu pondok 2 tahun, dia pindah 1926. Dia pindah ke Pondok Titi Gajah, berguru dengan Tuan Guru Pak Chu Heng, Syekh Wan Ibrahim. Berguru kat situ 10 tahun. Jadi orang Kedah dah dia no. Dia mai jauh tu, mai daripada Sumatera. Tapi dah lama duduk Kedah. Dia duduklah kat pondok tu sambil-sambil tak ada kitab. Syekh Abdul Qadir ini juga dia tolong ambil upah pukul padi. Dialah ambil upah. Jadi terkenal Syekh Abdul Qadir pengarang kitab kita ini dengan dia ni sambil duk pukul padi tu pun duk menghafal kitab lagi. Kan? Kita jangan kata nak pukul padi, duk makan nasi pun tak ingat lagi dah. Bawa kereta pun hilang habis dah, kan? Tak ingat dah kitab hak belajar malam tadi. Dia duk hafal masa tu lah, sambil-sambil pukul, sambil-sambil hafal. Syekh Abdul Qadir ni asal lahir Sumatera, orang Mandaling. Sebab tu nama dia Amandili, orang Mandaling. Duk 10 tahun di Titi Gajah, pondok Titi Gajah dengan Pak Cuhim, sampai diangkat menjadi guru guru pengajar pembantu lah, pengajar guru pembantu kepada Tok Guru ni. Baru naik Sat
jadi guru muda ni, tiba-tiba terbuka lah hati Syekh Abdul Qadir ni nak pergi belajar ke Mekah. Nak belajar dengan siapa? Nak belajar dengan abang kepada tok guru dia ni, Pak Juhim ni. Syekh Wan Ibrahim ni dah ada abang, nama dia Syekh Wan Ismail Abdul Qadir. Jadi Syekh Wan Ismail ni pada masa tu antara tok guru besar di Masjidil Haram yang menjadi tumpuan sekalian orang yang datang belajar padanya. Kan? Jadi Syekh Wan Ismail ini dikenali dengan panggilan Pak Dok ni. Pak Dok ni. Ingat masa di kawasan Mekah ni, kebanyakan orang Melayu yang ada ni, walaupun mai daripada Kedah, mai daripada mana, dia kebanyakannya dia adalah dikuasai oleh keturunan petani, Kelantan petani ni. Jadi bahasa-bahasa mereka Melayu di sana itu banyak yang lebih ke arah bahasa yang digunakan tu menjadi bahasa Melayu belah-belah sana lah, belah-belah petani, Kelantan petani. Sebab tu nahu penulisan Syekh Abdul Qadir ni, dia nahu petani ni. Nahu tu cara dah lah lama tu satu hal lah. Tapi lama pun tak lama sangat ni kitab ni. Kitab ni tak lama sangat. Sebab Syekh Abdul Qadir ini meninggal 1965. Sempat tengok Malaysia merdeka dan sebagainya. Dia ni walaupun duduk, dia pergi-pergi tu tahun 36 tu, maka dia pun teruslah menetap. Belajar sampailah diakui ilmu dia tu, sampai dia pula buka halaqah dalam Masjidil Haram. Jadi tok guru besar pula dia kat situ. Dia kalau Syekh Abdul Qadir kita ni mengajar, tak kurang 200 orang. Orang akan ada saja 200 orang anak murid yang akan menadah dengan dia ni dalam Masjidil Haram. Sebab kan Masjidil Haram saya dah cerita, dia banyak tok guru buka. Yang sana belah sana satu tok guru, sana siapa. Kita nak belajar hak mana, minat hak mana, pergi lah. Jadi Syekh Abdul Qadir ni, anak murid ada depan dia ni, yang duk menadah talaki dengan kita ni tak kurang daripada 200 orang. Nak abang kata orang hebat lah. Dan dia ini ditawarkan berbagai jawatan, termasuk daripada Indonesia, pernah menawarkan untuk menjadi mufti negara Indonesia. Punya alim Syekh Abdul Qadir ni. Dia tolak. Lepas tu kerajaan Saudi sendiri, Saudi sendiri pun offer untuk dia jadi Qadil Qudah. Maksudnya ketua qadi, hakim lah, ketua hakim. Pun dia tolak. Tapi dia lebih suka untuk meneruskan kelas-kelas pengajaran ilmu dia di Masjidil Haram. Duduklah dia, duduk mengajar, mengarang kitab, mengajak dan sebagainya. Dikatakan 24 kitab dia karang, baik bahasa Melayu ataupun Arab. Ada 24 kitab. Ada yang sempat dicetak, ada yang sempat yang belum sempat dicetak. Dan boleh katakan kitab-kitab dia inilah yang menjadi rujukan pula, menjadi muqarrar silibus di pondok-pondok, terutamanya kitab kita ni, Penawar Bagi Hati. Tu cerita dah. Jadi nak cerita tadi laras bahasa tu. Jadi dia kata apa? Selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir. Tu maksudnya dia macam mana dia nak kontrol, nak bersabar tadi. Yang pertama sekali, dia jangan cenderung dan dia ingat, dia faham ini hanya pinjaman, ini hanya penaruhan, satu amanah daripada Allah Ta'ala yang bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil, bila-bila masa. Dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengannya, dengan dia. Dia tu apa? Nikmat tadi. Jadi bersedap-sedap tu maksudnya menikmati. Jangan terlampau sangat. Allah bagi sihat, jangan terlebih-lebih sangat kita tu menikmati sihat. Allah bagi lalu makan, jangan kita balun makan sampai tak ingat apa.
Allah Ta'ala bagi tenaga, jangan kita guna sangat tenaga tu sampai tak terkawal, kan? Ikut orang ajak, ikut orang suruh, ikut orang buat, ikut rasa nak buat, tak fikir dah. Jadi itu pun nak kena tengok. Ada duit, Allah Ta'ala bagi harta, bagi wang ringgit, maka jangan terlebih-lebih. Ini pantang keluar model baru handphone, mampulah kalau nak ikut model ni, kan? Sat Siri 10 S10 malah dah 20 dah pula dah. La ilaha illallah. Ni baru pakai 2 tahun 20 kan keluar 40 pula, kan? Matilah. Jadi walaupun kita ada duit, kita jangan terlebih dalam bersedap-sedap, yang ini menikmati. Dan bahawa tiada lalai ia kerananya. Ingat, itu maksud sabar dalam perkara yang kita suka. Tak cenderung, tak berlebih-lebih sangat, tak over sangat. Kemudian tidak lalai dengan nikmat itu. Jangan sampai kita lalai dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Itulah menunjukkan cara kita ni bersabar. Sabar kita. Kalau nak ikutkan tu, kita nak buat ikut dan kita je, tapi kita sabar. Inilah yang dikatakan sebagai sabar atas perkara yang bersetuju nafsu kita dengan perkara itu. Dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya. Tu dia. Yang seterusnya ialah hendaklah dia menunaikan kesyukuran. Contoh, ada harta, macam mana bersyukur dengan harta? Cepat. Macam mana bersyukur dengan harta ni? Kalau dah cukup syarat, keluar zakat. Kalau harta yang kena zakat lah, kan? Maksudnya gitu. Kalau kita pelihara ayam 2,000 ekor, kena zakat tak? Ni nak angguk ke nak ailing saya pun tak nampak, adalah pakai penutup semua, kan? Kalau ayam 2,000, ada 2,000 ekor kita pelihara ayam, nak kena keluar zakat ke tak ni? Hak mana kata tak, angkat tangan. Hak mana kata kena, angkat tangan. Dia pelihara saja tak kena. Tapi kalau ayam tu buat berniaga, barulah kena zakat berniaga. Lagu tu. Sebab soalan ni dia kena perhabis. Ustaz dia akan jawab berdasarkan menyoal, kan? Berdasarkan soalan. Jadi maksudnya gitu. Apa maksud syukur? Syukur tu maksudnya alhamdulillah, maka dia tunaikan kesyukuran dengan cara, kalau kata harta, keluarkan zakat mana yang perlu keluar. Kalau tak ada zakat, pelihara ayam 2,000, tak jual pun, tak berniaga, duduk sembelih sekok makan sendiri gitu, maka sebagai tanda syukur, apa salah tangkap 10 ekor pergi sedekah kat orang kampung, orang susah, orang nak makan ayam pun tunggu raya baru dapat. Tu dia tak kena zakat lah sebab pelihara ayam. Dia memang jenis suka pelihara ayam, kan? 2,000 ekor dia pelihara ayam kampung ke apa ke, dia lepas dalam kebun sawit dia, kan? Lepas tu dia nak makan, dia pergi ambil sembelih, ambil makan, ambil sembelih, tak jual, kan? Jadi kalau macam tu kena syukur juga. Apa dia cara dia? Macam tadi. Tu syukur. Jadi kalau macam mana cara bersabar? Sebab apa nak bersyukur dengan cara menunaikan syukur ni lah yang banyak memerlukan kesabaran. Nak keluar zakat, tak pasal-pasal, nak kena keluar 2.5%, kan? Nampak kecil 2.5%. Tapi bila 2.5% tu bernilai dengan nilai RM5,000, sudah berdebar tu hati tu, nak bayar RM5,000 ni zakat. Kan? Pasal dia duk tengok RM5,000 nak hilang ni. Padahal RM5,000 tu daripada berapa? Kalau 2.5% daripada berapa tu? Mana kira? Cuba kira. Maknanya harta dia ada berapa kalau zakat dia tu RM5,000?
10, 5. Berapa tu? 50,000. Jadi dia tak tengok yang harta tu sebenarnya banyak mana? Banyak lagi. Kalau dia 5,000, maknanya harta dia memang banyak lagi daripada tu. Kan? Sebab tu hanya baru 2.5% sahaja. Tapi pada masa itulah nak sabar ni. Nak sabar, nak bersyukur ni, keluarkan juga. Sini yang fail banyak ni. Sedekah tak apa. Sedekah ni, katalah dalam poket ada RM155. Kita sedekah, kita ambil RM5. Kan? Takkan ambil 100 Kita tarik, oh RM5. Tak apa, tak berdosa. Sebab itu pilihan kita. Boh RM5, dapat pahala RM5. Kalau boh hak RM50 tu, sekeping 50 tu, dapat pahala 50. Kalau tarik hak 100, note 100 tu, dapat pahala 100. Tak ada masalah, itu pilihan kita. Tapi zakat ni dia tak boleh lagu tu. Kalau hang kena RM5,000, RM5,000. Nak lebih lagi bagus. Tapi suka tak suka, pejam mata, tenyeh RM5,000 kan, kena bayar. Ini kena sabar ni. Sabar ni kan? Kalau tak sabar, habis kan? Kena sabar. Inilah yang dikatakan sabar dalam perkara yang berkaitan dengan nikmat yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak kita, nafsu kita. Itu contohlah. Banyaklah contoh-contoh yang lain tu, nikmat-nikmat yang lain tu kita fikir-fikirlah sendiri. Macam mana yang kata nak mensyukuri, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa yang semayang teruk-teruk sangat ni? Rukuk panjang, sujud panjang, kaki sampai bengkak. Kenapa ni ya Rasulullah? Sedangkan tuan ni kalau jenis ada dosa lah, Allah ampun dah, dosa hak dulu, hak kemudian, semua Allah ampun siap dah. Kalaulah tuan ni maksudnya ada dosa." Maknanya nak bagi tahu sucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang macam ni sekali semayang menangis ni. Menangis tu sampai basah janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengalir si air mata setitik dua titik, tak, menangis sungguh-sungguh. Dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu Sayyidatina Aisyah beritahu, Rasulullah semayang qiyam tu menangis, rukuk menangis, sujud menangis, kan? Sepanjang 2 rakaat tu menangis, sampai Sayyidatina Aisyah pun naik kesian. Maka apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala an akuna abdan syakura, tak patutkah aku ni jadi hamba yang bersyukur? Tu syukur. Maksudnya Nabi SAW menggunakan segala kekuatan, nikmat kederat yang Allah Ta'ala masih bagi untuk beribadah dengan cara yang terbaik, yang terhebat. Ini maksud syukur, kan? Jadi kita macam mana? Kita mensyukuri nikmat kesihatan, nikmat harta, nikmat ada keluarga. Macam mana kita bersyukur? Mana banyak masa kita baca Quran dengan kita baca Facebook, baca WhatsApp, mana banyak. Tu waktu lapang lah kan. Masa kerja memang kita tak boleh nak baca lah. Masa semayang pun kita tak baca. Maknanya al-faragh, waktu lapang. Macam mana nak bersyukur dengan waktu lapang Allah Ta'ala bagi? Bukan saya marah nak baca Facebook. Saya pun duk update juga dalam Facebook saya tu, kan? Kalau siapa nak tengok Facebook saya tu, pergilah MGCAA. Ada orang tengok, kenapa nama ustaz pelik sangat Facebook ustaz ni? Ada cerita dia, kan? MG tu Muhammad Gunawan lah, CAA Cik Abdul Aziz, kan? Kenapa ustaz tulislah situ Muhammad Gunawan, senang kami nak cari. Masalahnya saya memang nak sorok daripada Israel. Sebab masa saya nak mohon untuk permit nak pergi ke Baitul Maqdis tu, travel agent yang kat Jordan tu pesan,
Kalau ada Facebook ke apa, tutup dulu sekejap. Ataupun tukarlah nama apa semua supaya dia permit visa tu lulus, permit tu. Nak lintas border dia tu. Bukan kita nak pergi ke Israel, tapi sebab nak masuk ke Jerusalem, Jerusalem tu bahasa dia, Baitul Maqdis tu, kena lalu kot dia. Kena lalu ke immigration dia. Jadi, kena minta permit. Itu yang lah. Saya punya ni tinggal jadi MGCAA lah. Yalah, dalam Facebook kita tu macam-macam lah kita buh kan. Palestinnya lah, Baikaya Aqsanya, apa semualah. Jadi kita pun tukar. Itulah cerita dia jadi MGCAA saja tu. Saya bukan nak kata tak boleh. WhatsApp saya pun dah pakai WhatsApp. Beratus grup WhatsApp ni. Pejabat-pejabat mana ada pejabat hak tak pakai WhatsApp sekarang ni? Kan? Stesen radio semua ada WhatsApp dah sekarang ni. Stesen radio, TV semua pakai WhatsApp dah. Dia sebab dia dah media sosial kan, media. Dia satu media. Tetapi kita nak syukur tu kita kena banding lah. Jauh mana waktu lapang tu hak kita pakai dengan menggunakannya pada perkara yang sekadar perkara yang harus dengan perkara yang sunat, perkara yang wajib. Kita baca Quran ada tak sampai setengah jam? Sampai ke tak? Sampai Ustaz. Baguslah, berapa muka surat dapat setengah jam? 2. Rupanya baru Iqra' 6. Jadi dia lambat sikit lah, nak berhabis kan. Nak jenuh 2 muka tu, jenuh dah tu, nak habis setengah jam. Masing-masing tak kisahlah. Sebab tu kita tidak ukur orang, kita kena ukur kita. Jangan kita duk sibuk tanya hang berapa dah, hang berapa dah. Tak payah. Tu kerja masing-masing lah. Allah Ta'ala tahulah nak ukur lagu mana kan. Yang kita ni tengok kita. Aku ni padan ke ni tak? Padan tak aku ni? 24 jam ni. Baca Quran baru 1 muka surat sehari. Elok lagi daripada tak baca langsung. Yang kita risau, ada hari-hari yang berlalu tanpa kita baca Quran pun. WhatsApp berdesuk-desuk kita baca. Kan? Sebab semua kita kata WhatsApp ni penting Ustaz. Tak boleh. Penting. Hak keluarga lagi WhatsApp. Hak kerja lagi WhatsApp. Hak kawan-kawan ni pula banyak kategori. Alumni sekolah rendah 1. Alumni sekolah menengah 1 pula. Alumni universiti pula ada 1 pula lagi. Semua nak kena jaga Ustaz. Silaturrahim. Masalahnya Al-Quran kita jaga tak? Semayang sunat banyak mana masa kita bagi untuk solat? Ini syukur. Ini dah kena sakit. Hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Baru teringat nak semayang banyak-banyak kan. Itu pun dah bagus lah. Nak juga teringat nak semayang. Ni ada orang sesemua terus tak semayang. Tak sihat. Sejuk, tak sihat. Kena denggi pun tak semayang. Dah ada dalam wad tu bukannya buat apa pun denggi. Relax, ada tunggu plak-plak dia tu naik kan. Minum air 100 plus, minum 100 plus. Nak suruh cepat naik ni. Sehat je saya tengok. Lain lah yang kena denggi tak sedar tu, berdarah ke apa ke. Tu cerita lain lah. Ni setakat. Yalah. Jadi kita jangan sampai begitu kan. Kita kena gunakan bersyukur ini apa sahaja daya yang terbaik yang kita mampu untuk mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ni masuklah perbahasan kategori kedua tadi yang di atas sebelum ni, iaitu barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Jadi ada pula perkara yang mana tak sesuai dengan nafsu kita, memang nafsu kita tak suka. Yang menyalahi ia akan hawa nafsu kita. Maknanya bertentangan dengan kehendak kita. Jadi sekarang ni nak kena sabar juga. Hak setuju dengan nafsu pun kita kena sabar. Hak tak setuju dengan nafsu pun kita nak sabar juga. Untuk kategori kedua ini, yang bertentangan dengan nafsu kita itu, maka 4 bahagi. Apa maksud 4 bahagi? 4 bahagian, 4 kategori. Ada 4 kategori.
Hak tak setuju yang nama kata tak setuju dengan nafsu kita ni ada 4 kategori, 4 bahagian. Bahagian yang pertama mengerjakan taat. Itu kategori pertama. Tak setuju nafsu kita ni. Apa dia? Mengerjakan taat. Tak setujulah. Cuba puasa bulan Ramadan tu tak wajib. Sunat je. Nafsu kita, macam mana jawapan nafsu kita? Jadi macam Isnin Khamis lah. Berapa kali kita puasa? Kan? Nak kena tunggulah pula 10 Muharram. Nak kena tunggulah pula yang, yelah hari-hari yang macam tu lah. Nak cari sebab juga kan. Barulah kita ni. Jadi nak mengerjakan taat ni sebenarnya satu perkara yang memerlukan sabar. Kerana nafsu kita tak suka tu. Nak kena semayang. Allah, elok-elok duk main bola, kena berhenti nak semayang pula. Kan? Kita duk syok tengok TV, dah masuk waktu pula. Tengah syok mesyuarat ni, dah nak jaga semayang pula, nak kena berhenti semayang pula. Jadi ini nafsu tak suka. Jadi kategori yang pertama ialah mengerjakan taat. Dan bermula nafsu liar ia daripada setengahnya dengan sebab malas seperti sembahyang. Jadi nafsu ni ada satu nafsu, bahagian satu jenis nafsu, nama dia nafsu malas. Dia bukan benci pada semayang tu, dia taklah kata anti semayang, tapi buat tapi malas. Jadi sebab ada malas inilah yang menyebabkan kita ini terjebak dalam yang kata berat dalam mengerjakan taat. Liar ia daripada setengahnya. Jadi liar kita ni daripada mentaati perkara-perkara ketaatan ini, maknanya kita tak sukalah. Ialah dengan sebab, sebahagiannya dengan sebab malas. Dan daripada setengah dengan sebab kikir. Kikir ni apa? Kedekut. Ada sebab malas dan ada disebabkan kedekut. Qadakut lah. Qadakut. Contoh yang dia bagi, pengarang bagi, seperti zakat. Maknanya kedekut itu seperti zakat. Kenapa dia tak nak taat? Dia kena sabar, terpaksa sabar dalam mengerjakan taat yang nafsu tak setuju ni ialah kerana bukan sebab malas, tapi kerana kedekut. Macam semayang tu kerana malas. Semayang tak habis duit kan? Semayang taklah habis duit mana, tapi kenapa tak semayang? Malas. Lepas tu dia kata lagi, dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya. Ada ketaatan yang kita ni terpaksa bersabar kerana malas nak buat dia. Ada ketaatan yang kita terpaksa sabar, paksa juga kita buat ni disebabkan halangannya, cabarannya ialah kedekut. Seperti zakat. Malas seperti semayang. Malas-malas pun kena sabarlah juga. Buat jugalah. Zakat. Kedekut punya kedekut. Hangit pun. Ni zakat. Kalau sedekah tak apa. Ada RM155. Not RM5. Not 10. Not 100. 50. Not 100. Kita pergi nak sedekah, pergi cabut RM5. Tak ada orang boleh marah kat kita. Sebab tu sedekah saja. Tapi kalau zakat, tak ada tawar-menawar lah. Kalau banyak tu lah kena keluar. Kan? Maka di sini sangat-sangat perlukan. Masuk dah. Dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya. Ni dua-dua pula. Malas pun ada, kedekut pun ada. Seperti apa? Seperti haji dan perang sabil. Berjihad ni. Seperti haji dan peperangan jihad. Sebab apa? Itu adalah mengandungi kedua-dua unsur. Nafsu tak suka tu sebab pertama memang malas nak buat haji ni, letih weh.
Kan? Nak pergi perang. Kita ni tak timbul lah masalah perang sekarang ni. Tapi orang Afghanistan perang lama dah. Kan? Orang ni Kashmir perang lama dah, orang perang lama dah. Kita setakat ni tak ada dah sampai tahap tu lagi. Tapi hajilah, ambil contoh mudah haji. Haji ni dah lah letih, masa, tenaga, jauh lagi. Yang seterusnya apa dah? Kedekut lah. Banyak tu nak berhabis. Kan? Jadi inilah yang kita nak jaga. Jadi ini contoh-contoh yang dia bagi ni. Kenapakah kita ini, nafsu kita ni liar? Maknanya tak suka dengan perkara ketaatan. Ada setengah perkara ketaatan itu kerana kita malas, ada yang kerana kedekut, dan ada yang kerana kedua-duanya. Jadi kita berhentilah kat sini. Lepas ni kita sambung lagi. Dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah. Ni nak sabar atas taat. Nak sabar atas taat, InsyaAllah.